Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, hadirin dan hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada hari ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita mengikuti satu sesi pengajian ilmu berkenaan dengan fiqh salat, Pada bulan yang lepas kita telah menceritakan berkenaan dengan definisi salat dari sudut bahasa dan dari sudut istilah. Kita kata bahawasanya salat ini dari sudut bahasa, ia membawa erti doa. Sebab itu kita dapati di dalam salat begitu banyak doa sebenarnya. Hakikatnya salat itu sendiri adalah doa. Kemudian dari sudut istilah para ulama, salat ni definisinya singkat sahaja, yang saya kata perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi sesuatu itu kalau dia ada takbir, dia ada salam, dia ada perkataan, dia ada perbuatan, maka dia adalah salat. Tadi dalam pengajian bersama dengan pelajar-pelajar saya tadi, saya bagi satu teka-teki berkenaan dengan isu yang sama. Iaitu mereka sudah mempelajari kepada tahapan salat jenazah, tentang salat jenazah. Kalau kita tahu yang biasa menyertai salat jenazah, salat jenazah ni dia tidak ada rakaat, betul atau tidak? Dia tidak ada rakaat. Kadang-kadang sebahagian orang saya tanya, Ji, berapa rakaat salat jenazah? Dia kata 4 rakaat Ustaz. Yakin dia kata. Saya kata tak betul. Ia adalah 4 takbir. Ia bukan 4 rakaat tetapi 4 takbir. Salat jenazah ni 1 rakaat pun tak ada. Dia ada takbir, iaitu Allahu Akbar sebanyak 4 kali. Tapi saya tanya, soalan teka-teki, kalaulah salat jenazah ni 1 rakaat pun tak ada, kenapa ia dipanggil salat? Jadi kita kena kaitkan dengan definisi salat lah. Kita kata salat tu definisi dia adalah perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi saya tanya kepada tuan-tuan, salat jenazah ada perkataan ke tak ada perkataan? Kita kata ada. Perkataan tu bacaan, maknanya kita takbir yang pertama kita baca Fatihah, takbir yang kedua kita selawat ke atas Nabi, takbir yang ketiga kita mendoakan si mati, takbir yang keempat kita mengucap salam. Jadi ada perkataan. Kemudian ada tak perbuatan dalam salat jenazah? Kita kata ada. Kita berdiri tegak, perbuatan. Berdiri tegak tu perbuatan lah. Dan yang ketiga, ada tak takbir dalam salat jenazah? Kita kata ada takbir. Dimulakan salat jenazah itu sendiri dengan takbir. Allahu Akbar. Kemudian baru kita baca Fatihah. Dan kemudian yang keempatnya salam. Ada tak salam dalam salat jenazah? Kita kata ada. Hujung sekali, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Jadi cukup ciri-ciri ni, maka solat jenazah selayaknya lah dinamakan sebagai solat. Jadi itu definisi solat secara umumnya, perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Cuma di sini pada tengah hari ini kita nak masuk satu lagi topik yang baharu. Kata penulis kitab, al-awqatul lati tukrahu fiha as-salah. Waktu-waktu yang kita ni dimakruhkan untuk salat padanya. Waktu-waktu yang makruh untuk kita salat padanya. Lalu penulis kitab dia kata di sini, tukrahus salatu karahatat tahrim. Dimakruhkan salat dengan hukum makruh tahrim. Makruh tahrim. Di sini adalah istilah yang mungkin kita jarang dengar. Makruh tahrim, makruh tahrim. Saya nak bagi tahu begini, hadirin sidang jemaah. Kita ni hukum, ada hukum yang dipanggil sebagai hukum taklifi, hukum taklifi. Hukum taklifi itu adalah hukum yang terpakai ke atas setiap mukallaf dari sudut perbuatan yang mereka lakukan, dari sudut perbuatan yang kita lakukan. Dia ada kaitan dengan mukallaf. Sebab itu dia adalah hukum taklifi, hukum taklifi. Soalannya mukallaf tu siapa pula? Kita kata mukallaf ni mesti adalah individu yang cukup 3 syarat. Dia cukup 3 syarat ni, maka dia adalah mukallaf. Bila saya tanya kadang-kadang mukallaf tu apa? Ada yang kata orang yang baru masuk Islam. Tu muallaf. Tapi dia tertukar, hadirin dan hadirat. Tapi mukallaf ada perbezaan. Mukallaf ni kaf, bukan muallaf. Muallaf tu betul orang yang baru peluk agama Islam. Asnaf zakat, salah satu daripada asnaf zakat adalah muallaf. Tapi yang kita maksudkan di sini mukallaf, mukallaf. Syarat yang pertama yang perlu ada pada diri mukallaf, dia mesti beragama Islam. Kalau dia bukan beragama Islam, dia bukan mukallaf. Syarat yang kedua, dia mesti berakal. Kalau dia gila, maka dia bukan mukallaf. Dan syarat yang ketiga, dia mesti baligh. Dia mesti baligh. Kalau dia kanak-kanak, iaitu yang belum baligh, maka dia bukan mukallaf. Jadi macam kita semualah. Semua kita beragama Islam. Saya rasa tak ada yang gila dekat sini. Dan saya rasa tak ada kanak-kanak di sini. Kita dah baligh, kita berakal dan kita beragama Islam. Begitu. Jadi tuan-tuan dan saya adalah mukallaf. Adalah mukallaf. Dan once bila kita ini disifat sebagai mukallaf, setiap perbuatan kita ada hukum. Setiap perbuatan kita ada hukum. Hukum taklifi itu. Maknanya tuan-tuan nak buat apa, mesti ada hukum. Macam contoh, naik motor. Apa hukum naik motor? Makan, minum, mandi, ambil wuduk, baca Quran, salat 5 waktu. Setiap perbuatan kita pasti ada hukum. Kita berpuasa, apa hukum dia? Dia mesti akan ada hukum. Sebab kita dah mukallaf. Dan hukum taklifi ni hanya ada 5 sahaja. Hanya ada 5. Daripada 5 ni, kalau kita nak pecahkan kepada skop yang kecil, kita kata daripada 5 hukum taklifi ni, ada 2 yang terbesar. Yang pertamanya adalah perkara yang Allah suruh kita buat. Perkara yang Allah suruh kita buat. Yang keduanya adalah perkara yang Allah larang kita buat. Dan yang ketiganya, perkara yang Allah bagi pilihan kepada kita. Awak nak buat boleh, awak tak nak buat pun tak apa. Jadi hukum taklifi yang 5 ni kita boleh pecah kepada 3 ni. Yang pertama tadi, perkara yang Allah suruh kita buat. Yang ni terpecah pula kepada 2 hukum. Iaitu wajib dan sunat. Wajib dan sunat. Jadi ini Allah suruh kita buat. Yang wajib Allah suruh kita buat. Yang sunat pun Allah suruh kita buat. Sebab itu jangan ambil mudah yang sunat. Ada sebahagian orang kita bila ditanya kenapa tak buat, dia katakan sunat je. Yang sunat tu suruh buat, bukan suruh tinggal. Suruh buat tu. Jadi yang Allah suruh ni wajib dan sunat. Ini kalau tanya dia kenapa tak buat qabliyah ba'diyah, dia kata alah sunat je. Contoh. Kenapa tak puasa 6 Syawal? Sunat je. Kenapa tak puasa Arafah? Sunat saja. Kenapa tak sembelih korban? Sunat saja. Semua benda sunat tak payah. Sunat suruh buat, bukan suruh tinggal. Lain pahaman dia tu. Bila dia tak buat sebab sunat tu, itu pahaman lain tu. Sebab patutnya yang sunat tu kena buat, bukannya suruh tinggal.
Jadi kita kata yang disuruh buat tu ada dua, wajib dan sunat. Yang kedua adalah yang disuruh tinggal, yang dilarang buat, iaitu dua juga, iaitu haram dan makruh. Haram dan makruh. Dan kita kata yang ketiga tadi, sesuatu yang Allah bagi pilihan kepada kita. Ini adalah hukum harus. Ini adalah hukum harus. Macam benda-benda harus ni kita ada pilihan. Macam saya katalah contoh. Sebenarnya kalau hukum tidur masa majlis ilmu ni harus, kalau ikut hukum asal dia. Jadi terpulang, tuan-tuan nak tidur silakan. Tak nak tidur pun silakan. Tetapi dari satu sudut kita kena nampak prioriti kita. Menuntut ilmu ni, tambah-tambah ilmu fiqh ni adalah fardu ain. Jadi ini bertembung antara kewajipan belajar dengan keharusan tidur. Begitu. Mana kita nak utamakan? Tidur ke belajar? Begitu. Jadi ini kena timbang tara. Hadirin sidang jemaah. Semalam saya mengajar di Bangi, ada satu tajuk fiqh muwazanat, fiqh timbang tara. Kalau bertembung kepada kita yang wajib dengan yang sunat, mana kita nak dahulukan? Macam tu. Ada orang sebagai contoh, dia dapat duit 10,000. Satu dia nak gunakan duit tu untuk sedekah, atau satu dia nak gunakan duit tu untuk melancong, atau satu dia nak gunakan duit tu untuk bayar hutang. Yang mana yang paling tinggi prioriti dia? Bayar hutang lah, yang tu yang paling wajib. Melancong harus, sedekah sunat. Jadi antara yang wajib, antara yang sunat, antara yang harus, dia kena dahulukan yang apa? Yang wajib dahulu. Begitu. Sama juga, dia kena timbang tara. Ini namanya muwazanah, ini namanya timbang tara. Tapi saya tak sebut di situ, saya nak ulas berkenaan dengan isu harus ni. Macam dalam sehari, kalau kita nak mandi 3 kali sehari, apa hukum dia? Harus. Kalau nak mandi 2 kali sehari, harus. Nak mandi sekali, harus. Tak nak mandi langsung sehari tu, harus juga. Hukum asal dia harus. Yang penting mandi rumah sendiri, jangan mandi habiskan air rumah jiran pula. Yang tu isu hukum lain. Kalau kita membazir air rumah orang. Tapi kalau air rumah kita tu pulanglah nak mandi 5 kali sehari ke 6 kali sehari. Jadi hukum dia adalah harus. Sama juga makan dan minum. Ada orang dia nak makan 3 kali sehari, boleh silakan. Ada orang nak makan 6 kali, dah dia mampu, silakan. Hukum asalnya adalah harus. Begitu. Jadi yang kita kata yang paling utamanya adalah yang Allah suruh buat, yang Allah larang buat. Dan bila kita kata waktu-waktu yang dimakruhkan salat ni termasuk dalam pecahan yang kedua tadi, dalam bahagian yang kedua. Kita kata yang Allah larang kita buat ni, yang pertama haram, yang kedua makruh. Rupanya di sisi ulama fiqh, makruh ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah makruh tahrim, makruh tahrim. Yang kedua adalah makruh tanzih, makruh tanzih. Yang kita kata kalau sunat buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Kalau makruh buat tak berdosa, tapi kalau tinggal dapat pahala. Yang tu definisi makruh tu sebenarnya makruh tanzih, itu makruh tanzih. Makruh tahrim ni macam mana? Dia benda ni dilarang, bahkan menghampiri haram, Bahkan makruh tahrim ni dia kalau kita buat berdosa juga. Saya ambil contoh, apa hukum perbuatan yang hukumnya makruh tanzih dan apa hukum perbuatan yang hukumnya makruh tahrim. Makruh tanzih ni, orang dah qamat nak solat berjamaah, dia baru nak mula solat sunat, yang tu makruh tanzih. Orang dah qamat, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, dia sembahyang sunat, qabliyah zuhur sebagai contoh. Perbuatan tu makruh tanzih. Adakah dia berdosa? Tak berdosa. Tapi kalau dia tinggalkan, dia dapat pahala. Maknanya dia terus masuk ke dalam saf untuk dia bersiap sedia solat berjamaah lah bersama dengan orang ramai. Tetapi makruh tahrim ni seperti salat pada waktu-waktu larangan salat ni. Dua waktu yang paling utama adalah kita salat selepas subuh. Yang ni orang kata, sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata haram, tapi dalam penulis kitab ni dia kata makruh tahrim. Makruh tahrim tu pun maknanya haram lah, menghampiri haram. Berdosa juga. Makruh tahrim pun mendapat dosa juga kalau siapa yang buat. Dan selain daripada selepas subuh, waktu yang dilarang untuk kita salat adalah selepas asar. Ini dua waktu larangan salat. Walaupun sebenarnya kita kata ada lagi beberapa situasi, tapi saya nak sebut dua ni sebagai mudah kita nak orang kata apa, nak ingat dan mudah untuk kita ketahui. Selepas subuh, selepas asar. Tetapi timbul satu persoalan, solat apa yang tak boleh buat dan solat apa yang boleh dibuat?
Solat yang tak boleh dibuat dalam tempoh waktu ini, yang mana kalau kita solat kita dikira berdosa, makruh tahrim hukum dia, adalah solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni maknanya solat sunat tanpa sebab. Solat saja-saja solat. Yang ni yang diharamkan. Maknanya yang ni yang dilarang. Yang ni yang kalau kita buat kita dapat dosa. Tapi kalau solat sunat ataupun solat yang bersebab, tak kiralah sunat ke tidak sunat, yang ini tidak dilarang. Yang ini tidak dilarang. Apa contoh solat sunat yang laha sababun mutaqaddim? Dia ada sebab yang mendahului dia. Contoh mudahnya adalah salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Tuan-tuan perasan tak kalau kita hadir ke masjid, contoh untuk solat maghrib. Maghrib sekarang ni 7-6 minit, betul tak? 7-6 minit hadirin sidang jemaah. Jadi kita mungkinlah kita datang ke masjid sebab kita nak hadir awal, kita datang 6.50 tu kita dah masuk dah dalam masjid. Bila kita masuk masjid, kita dituntut untuk solat tahiyatul masjid. Jadi bila kita solat tahiyatul masjid, waktu itu termasuk tak waktu larangan solat? Selepas asar lah kan tu. Ia termasuklah selepas asar. Padanya hampir maghrib. Jadi sebenarnya itu waktu larangan solat. Tetapi kalau kita solat tahiyatul masjid, itu. Adakah ia dilarang? Di sini kita kata ia tak dilarang. Sebab solat tahiyatul masjid bukan solat tanpa sebab. Ia solat yang bersebab. Iaitu kenapa kita solat? Sebab kita masuk masjid. Ada hadis menyebut Nabi SAW kata, "Iza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalliya raka'atain." Apabila salah seorang kamu masuk ke dalam masjid, jangan dia duduk sehingga dia selesai solat 2 rakaat. Maknanya ada sebab yang menuntut dia untuk solat. Sebabnya apa? Masuk masjid. Walaupun waktu tu waktu larangan solat. Selain daripada solat tahiyatul masjid, antara solat yang kita boleh buat pada waktu larangan solat adalah solat sunat wudu. Adalah solat sunat wudu. Macam contoh kita datang ke masjid pada waktu itu, ialah waktu larangan solat. Kemudian kita masuk ke dalam masjid, kita buat solat sunat wudu. Yang ni solat yang bersebab. Macam tu juga solat gerhana matahari, solat gerhana bulan. Katalah gerhana matahari, katalah dia berlaku pukul 5 petang sebagai contoh. Ini dah selepas asar dah. Tapi bila kita berlaku gerhana, bila berlaku gerhana matahari ini, kita dituntut untuk solat gerhana. Betul atau tidak? Kita dituntut untuk solat gerhana. Jadi solat gerhana tu pun sebenarnya adalah solat yang bersebab. Ada sebab. Bila tak ada sebab, tak adalah solat tu. Macam sekarang, kita solat gerhana tak sekarang ni? Kita tak solat gerhana sekarang sebab gerhana tidak berlaku. Gerhana tidak berlaku sebab tidak ada sebab. Tapi bila ada sebab, adalah solat. Bila tidak ada sebab, maka tidak adalah solat. Itu kaedah dia. Dan selain daripada itu, hatta solat jenazah pun boleh dilakukan pada waktu-waktu larangan solat. Solat jenazah. Dan selain daripada itu, antara solat yang boleh dilaku pada waktu larangan solat adalah solat qada. Adalah solat qada. Kalau macam tuan-tuan nak qada solat zuhur selepas solat asar, saya tanya, boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Walaupun ia hakikatnya waktu larangan solat. Tapi solat qada boleh. Hatta kalau kita tadi tak sempat, selagi kita belum, orang kata tak selesai mendirikan solat fardu, boleh kita buat. Macam contoh, dia bangun subuh pukul 6, pukul 7 pagi sebagai contoh. Jadi boleh tak waktu itu dia solat subuh? Jawapannya boleh. Walaupun kita kata waktu subuh masuk 5.50 something sekarang ni. 5.54 kalau saya tak silap. Jadi dia dah agak masuk awal. Jadi dia bangun pukul 7, dia pun solat subuh. Kalau ikut waktu larangan solat. Tapi kita kata boleh tak dia nak solat subuh? Boleh. Solat qada boleh. Solat kalau dia masuk masjid, dia nak tahiyatul masjid, boleh. Kalau dia baru lepas ambil wuduk, dia nak solat sunat wuduk, boleh. Yang ni adalah solat-solat yang kita katakan terkecuali daripada larangan. Mana daripada hukum haram. Jadi yang dilarang hanyalah solat sunat mutlak saja. Solat saja-saja nak solat. Bila datang ke masjid lepas asar, kita bukan nak tahiyatul masjid ke apa, tapi saja nak semayang, nak banyak, ini tidak dibenarkan. Dan termasuk solat yang tak dibenarkan ni sebagai contohnya adalah kita masuk masjid lepas subuh tiba-tiba nak solat hajat. Nah, ini tidak perlu. Lepas asar tiba-tiba nak solat hajat.
Sebab solat hajat ni dia bukan dikira solat yang ada sebab, yang orang kata valid. Dari satu sudut, dia waktu lain pun dia boleh solat hajat. Waktu malam, yang waktu yang tak dilarang solat. Kenapa nak mendirikan solat hajat pada waktu larangan solat? Ini tidak kena. Begitu. Jadi ini selesai satu sudut, iaitu waktu-waktu yang kita dilarang solat. Kemudian ada lagi perbahasan yang berkaitan dengan waktu solat, iaitu perbuatan yang pertama dinamakan sebagai i'adatus salah. I'adatu as-salah. I'adatus salah maknanya adalah mengulang salat. Mengulang salat. Dia kalau ikutkan salat kita ni, kita ada 3 kategori hadirin sidang jemaah. Yang pertama dipanggil sebagai ada. Sebagai ada. Ada ni adalah salat yang kita lakukan di dalam waktu dia. Di dalam waktu dia. Kalau tuan-tuan perasan dalam lafaz niat yang kita sebut tu, usalli, contohnya usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan. Betul tak kita ada sebut adaan tu? Tu dalam lafaz niat lah. Adaan, kalau dia contoh solat berjemaah sebagai makmum, dia kata adaan makmuman lillahi ta'ala. Apa makna adaan di situ? Jadi adaan di situ, orang kita terjemah dalam bahasa Melayu sebagai tunai. Betul tak? Tapi tunai di situ, apa dia tunai? Cash. Bukan itu maksud dia. Adaan di situ sebenarnya salat yang dilakukan di dalam waktu. Itu adalah ada. Ada maksudnya salat yang dilakukan dalam waktu. Dan itu adalah salat kali yang pertama dalam waktu. Tetapi yang kedua selain daripada ada, dia disebut sebagai i'adah. Sebagai i'adah. I'adah ni adalah mengulang salat. Boleh tak kita ulang salat yang kita telah buat? Jawapannya dibolehkan. Jawapannya dibolehkan. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia agak sedikit tegas. Dia kata salat yang diulang ni boleh. Tapi mestilah salat yang diulang ni dilakukan secara berjamaah. Dilakukan secara berjamaah. Maknanya salat yang kita nak ulang tak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri. Tak boleh dibuat secara bersendirian. Kita boleh ke saja-saja nak ulang salat? Sebenarnya tak boleh saja-saja. Nak ulang salat ni mesti kena ada sebab. Disebutkan di sini, contoh dia, kata penulis kitab. Fahiya ay yuaddiya salatan minas salawatil maktubati thumma yara fiha naqsan aw khalalan fil adabi awil mukammilat. Fayu'iduha ala wajhi la yakunu fiha dhalika naqas awil khalal. Terjemahan dia, i'adah ni seseorang itu dia mendirikan salat daripada salat fardu. Contohnya zuhur. Contohnya asar, maghrib, isyak, subuh, begitulah. Kemudian dia merasakan dalam salat fardu yang dia buat tadi tu ada naqas, ada kekurangan. Au khalal, atau ada kecacatan. Dia rasa mungkinlah dia tak berapa khusyuk ke, dia lalai ke tadi, dia banyak lara dalam salat ke apa ke. Benda tu tak membatalkan salat, tapi benda tu dia rasa ada kekurangan dan kecacatan sedikit dalam salat dia. Mungkin tidak khusyuk, mungkin dia lara, mungkin dia lalai dalam salat. Jadi fayu'iduha, lalu dia pun mengulangi salat tersebut. Tapi tuan-tuan tengok celiti begini. Kalau tadi tu dia salat zuhur berjamaah dan dia rasa ada kekurangan dalam solat zuhur, tiba-tiba dia nak ulang balik solat, dia solat secara sendirian pula. Yang ni yang kita kata tak boleh. Tadi hang dah sembahyang berjemaah dengan seorang-seorang, sudah tentulah berjemaah lagi besar pahala dia. Jadi sebab itu kalau dia nak ulang juga solat, dia mesti ulang solat tu juga secara apa? Secara berjamaah, berjamaah gitu. Tetapi apa hukum kita kata mengulang salat? Kita kata wa hukmuha al-istihbab. Hukumnya adalah mustahab. Di sini mungkin sebahagian kita terfikir, tadi kita kata hukum taklifi hanya ada 5 saja. Dia ada wajib, dia ada sunat, dia ada haram, dia ada makruh, dia ada harus. Mustahab ni nak letak mana? Kita jawab mudahnya begini, hadirin sidang jemaah. Mustahab ni adalah nama lain bagi sunat. Mustahab ni adalah nama lain bagi sunat. Jadi kita sebut di sini, hukum mengulangi solat kita yang kita rasa ada kekurangan dan kita rasa ada kelemahan dalam pelaksanaan dia, hukumnya adalah sunat. Sunat untuk kita ulang balik solat tersebut.
Kemudian contoh dia kata di sini. Wa misalu, dia bagi contoh macam mana kita nak ulang solat. Wa misalu zalik, contohnya adalah ayyakuna qad shalla az-zuhra munfaridan. Ada seorang lelaki ni dia mendirikan solat zuhur secara bersendirian. Dia buat semayang seorang-seorang dia saja. Summa, kemudian setelah dia selesai solat, yudriku may yuaddi hadhihi salah jamaah. Lepas dia selesai solat secara seorang-seorang tu, dia tengok ada orang ramai yang solat zuhur secara berjamaah pula. Orang solat zuhur secara berjamaah. Fayusannu ayyu'idaha ma'ahum. Maka disunatkan bagi lelaki ni tadi untuk dia ulang solat dan dia ikut mereka solat berjamaah. Sebab tadi dia solat seorang-seorang. Jadi di sini dia kena solat ikut solat mereka secara berjamaah. Jadi dia berapa kali dia solat? 2 kali lah. Tadi dia dah solat dah. Cuma tadi tu dia solat seorang-seorang. Yang kali kedua ni dia solat secara berjamaah. Jadi hukum dia mengulang solat tu adalah sunat. Hukum dia mengulang solat tu adalah sunat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah suatu istilah yang kita katakan sebagai qada. Yang pertama tadi adalah ada. Ada ni solat yang kita lakukan di dalam waktu dia. I'adah ni pula kita mengulang solat dan masih kita berada dalam waktu solat, tapi kita ulang balik sebab kita rasa ada kekurangan pada pelaksanaan solat kali yang pertama tadi. Hukumnya adalah mustahab, iaitu sunat. Manakala yang ketiga disebutkan di sini adalah perbahasan qada. Apa makna qada? Qada ni di sini dikatakan seseorang melakukan solat di luar waktu dia. Seorang melakukan salat di luar waktu dia. Maknanya salat yang dilakukan setelah tamat waktu. Tetapi ada satu lagi perkataan qada yang mungkin kita tak biasa dengar, tapi ia juga disifatkan sebagai qada. Hadirin sidang jemaah, ia juga disifatkan sebagai qada. Apa dia? Yang kita kata pertama tadi, salat qada adalah salat yang dilakukan di luar waktu. Sebagai contoh, ada seseorang pagi tadi mungkin dia tak bangun solat subuh. Sebagai contoh, dia bangun daripada tidur pukul 7.30 pagi. Dia bangun pukul 7.30 pagi. Dan 7.30 pagi, saya minta maaf, 7.30 pagi telah tamat waktu subuh. Dan pukul 7.30 itulah baru dia nak mandi, dia nak ambil wuduk, dan katalah dalam pukul 7.50 barulah dia menunaikan solat subuh. Jadi solat subuh dia itu dianggap sebagai apa? Istilah dia apa? Qada. Solat itu dianggap sebagai qada. Iaitu solat yang dilakukan di luar waktu dia. Tapi satu lagi istilah qada yang kedua, yang ni mungkin jarang orang kita dengar, tapi disebutkan di sini oleh penulis kitab. Contoh, ada seseorang dia salat di hujung-hujung waktu. Contohlah dia salat zuhur. Tapi dia salat zuhur dalam pukul 4.14 minit petang. 14 minit petang. Dan kita tengok kepada jam waktu solat, asar masuk 4.16, katalah 4.16. Jadi dia solat zuhur 4.14. Jadi dia pun angkat takbir Allahu Akbar sebagai contoh. Jadi kalau dia angkat takbir tu, kemudian dia baca Fatihah, kemudian dia baca surah, dia tak sempat nak rokok, Bilal dah azan untuk azan asar, maka solat itu pun dinamakan sebagai qada juga. Maknanya walaupun dia sempat takbir pada dalam waktu zuhur, dia sempat takbir untuk solat zuhur dalam waktu zuhur, tapi dia tak sempat nak rokok. Bila dia tak sempat nak rokok, maka itu pun dianggap sebagai qada juga. Tapi kita kata qada yang kita biasa dengar adalah solat yang dilakukan di luar waktu solat. Gitu.
Dan perbahasan qada di sini, hadirin sidang jemaah, orang kita lebih mengenali istilah qada ni sebagai ganti, iaitu ganti salat. Dia sebenarnya dia adalah salat di luar waktu lah. Maknanya kita tak melakukan salat tu dalam waktu. Dan para ulama kata manusia ni dia boleh jadi meninggalkan satu-satu salat ni ada dua faktor. Yang pertama, faktor dia tinggal salat tu kerana dia ada keuzuran. Dia ada keuzuran. Maknanya keuzuran ni uzur yang diiktiraf oleh syarak lah. Uzur yang diiktiraf oleh syarak. Dan yang kedua, faktor yang kedua adalah faktor dia meninggalkan salat disebabkan malas. Disebabkan malas. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, kedua-dua kategori ni, orang yang tinggalkan salat disebabkan uzur, pertama kita kena tahu apa itu uzur dahulu. Uzur di sini dia meninggalkan salat contohnya sebab dia tertidur, disebabkan dia tidur. Yang ini biasanya pada salat subuh lah. Yang ni. Maknanya dia terlepas salat sebab dia tidur. Yang ni adalah keuzuran, bukan kerana kesengajaan, tak. Tapi bukanlah bermakna dia tak perlu nak usaha bangun, dia kena usaha bangun. Maknanya dia kena tidur awal untuk dia bangun salat subuh. Dia kena kunci jam untuk dia bangun salat subuh. Ataupun dia kena minta keluarga dia kejutkan dia untuk dia salat subuh. Dia kena ada usaha untuk bangun. Sebab salat tu wajib. Salat wajib dalam waktu dia. Tapi katalah setelah dia ada usaha-usaha yang tertentu untuk dia bangun salat subuh, tapi dia tak bangun juga sebab jam pun tak dengar, orang panggil pun tak dengar, apa semua dia tak letih sangat ke macam mana, jadi dia pun tidur sahaja. Dia tidur sahaja dan dia pun bangun-bangun sudah-sudah Allah dah pukul 8 pagi sebagai contoh. Jadi ini adalah tidur ni termasuk dalam kategori keuzuran. Keuzuran yang kedua yang agama kita iktiraf, yang agama kita ambil kira, hadirin sidang jemaah, adalah kalau seseorang itu dia terlupa. Yang tadi dia tidur, yang ni dia terlupa. Dia terlupa ni boleh jadi kerana dia ni terlalu sibuk sebagai contoh. Dia buat kerja buat saja sampai dia tak sedar, waktu zuhur dah nak tamat. Ada orang dia boleh jadi dia terlupa. Tak perasan, terkeluar waktu solat, tamat waktu solat. Dia sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu. Jadi dia terlupa. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baginda kata apa? Baginda kata, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Sesiapa yang tidur sehingga dia terlepas salat, ataupun sesiapa yang terlupa untuk mendirikan salat, maka hendaklah dia melakukan salat tersebut sebaik sahaja dia mengingatinya. Maknanya bila dia terlupa, tiba-tiba dia tersedar. Waktu itu dia kena salat segera. Dia orang kata dia tidur dan kemudian dia bangun tidur, dia kata Allah terlepas salat, maka dia kena segera salat. Itulah yang dinamakan sebagai qada, sebagai qada. Manakala yang kedua ini adalah kita kata pihak yang kedua. Pihak yang kedua ni yang meninggalkan salat disebabkan dia malas. Meninggalkan salat disebabkan dia malas. Golongan ini pun wajib qada juga. Mengikut pandangan jumhur ulama. Kenapa saya kata bukan ijma' ulama? Kerana ulama ada khilaf. Kerana ulama ada berlaku khilaf tentang hukum pelaksanaan qada salat ni. Sebab itu saya rasa tuan-tuan pun mungkin biasa dengar tentang khilaf ni. Ada yang kata kalau kita banyak salat yang kita tak buat dulu masa zaman-zaman kita muda dahulu, maka kita semata perlu taubat sahaja, tak perlu qada. Mungkin tuan-tuan ada dengar pandangan-pandangan sebegini. Tapi kita kata pandangan yang majoriti ulama, bukan pandangan dalam mazhab Syafi'i sahaja, tapi majoriti ulama berpendapat siapa sahaja yang meninggalkan salat dengan sengaja atau dengan uzur, dia wajib qada salat. Dari sudut maknanya, kalau dia tak selesaikan kewajipan itu, maka tanggungjawab tu kekal di orang kata di tengkuk dia lah. Maknanya beban tu masih kekal pada diri dia lah. Jadi dia kena tunaikan juga salat qada tersebut. Jadi kita pun sama juga. Kalau kita ada terlepas salat subuh, terlepas salat sekian dan sekian, kita kena wajib qada, hadirin sidang jemaah. Selagi ada masa qada.
Cuma yang menjadi khilaf para ulama adalah kalau dia itu tertinggal solat disebabkan uzur tadi, tidur atau terlupa, maknanya kewajipan untuk dia qada tu tak semestinya serta-merta. Boleh jadi dia lepas-lepas ni sikit macam tu. Tapi kalau dia meninggalkan solat dengan sengaja, dia wajib qada sesegera yang mungkin. Itu ada beza. Untuk dia ni berbeza sikit. Hukuman dia ataupun arahan dia lebih tegas. Kalau dia tinggal dengan sengaja, dia wajib qada sesegera yang mungkin. Begitu. Tapi kalau selagi dia tak buat, selagi tu kewajipan tu masih tidak hilang, masih tidak terangkat, dia wajib qada juga. Sebab itu kita ni dalam fiqh, kita banyak nak bagi kemudahan kepada masyarakat supaya dia kekal, dia usahakan untuk qada solat ni. Dia usahakan untuk qada solat. Saya ingat dahulu pada beberapa tahun yang lepas, hadirin sidang jemaah, saya ada menulis di Facebook saya tentang isu ini. Asalnya tulisan saya tu di Twitter saya, tapi dia jadi viral ke Facebook dan banyaklah yang komplain juga. Dia rasa pelik. Sebenarnya kalau siapa yang menekuni pengajian mazhab Syafi'i, dia tak akan rasa pelik. Dia akan jumpa penyataan seperti itu. Iaitu saya kata begini, kalau kita banyak tertinggal solat sebagai contoh, maknanya banyak solat kita yang kita sama ada terlupa ke, tidur ke, atau sengaja malas sembahyang ke, kita boleh menjadikan pemangkin untuk kita qada solat. Contohnya solat subuh. Kalau kita banyak terlepas solat subuh, kita boleh jadikan pemangkin untuk qada tu adalah dengan kita mengikuti pelaksanaan solat tarawih. Kita ikut pelaksanaan solat tarawih. Kita cari mana-mana masjid, mana-mana surau yang imam dia buat 20 rakaat. Imam dia buat 20 rakaat. Yang ni agak istimewa sikit lah. Orang kita cari yang buat 8 tak. Dia tak cari yang buat 20. Tapi tuan-tuan cari yang buat 20 ni. Dan bila imam tu solat tarawih, kita ikut dia, tetapi niat kita adalah niat qada subuh. Niat kita adalah niat qada subuh. Jadi kalaulah 20 rakaat, berapa kali subuh kita dapat qada? 10 kali subuh lah kita dapat selesaikan. Kerana satu kali solat subuh bersamaan 2 rakaat. Jadi 10 kali 2 bersamaan 20 rakaat. Kita kata begitu. Jadi 10 kali solat subuh kita dah selesaikan. Itu kalau satu malam. Kalau 30 hari kita ikut imam dengan niat solat qada subuh, kita dah berjaya selesaikan 30 kali 10 bersamaan 300 solat subuh. Hadirin sidang jemaah, itu menghampiri setahun. Kalau kita macam duk terlepas subuh dan tak qada-qada lagi sampai hari ni. Jadi itu sebenarnya mempermudahkan jemaah, mempermudahkan kita sebagai umat Islam untuk qada. Sebab apa kita kata kena qada solat subuh? Ialah kalau nak qada solat zuhur, jauh pula kena tinggal nanti. Tapi sebab solat tarawih 2 rakaat, solat subuh 2 rakaat, jadi dia selari. Jadi salah ke kalau imam solat sunat, kita solat fardu? Salah ke tidak? Dia tidak salah. Saya rasa tuan-tuan pun duk biasa amal. Contoh tuan-tuan pergi masjid. Contoh kita pergi solat zuhur di masjid. Tapi kita ni mazhab datang lewat sikit. Sampai-sampai orang dah habis sembahyang. Biasanya macam tu. Sampai orang dah habis sembahyang. Jadi tiba-tiba adalah satu orang lelaki ni, dia solat sunat ba'diyah zuhur di belakang tiang. Kita pun pergi kepada dia, duduk di sebelah kanan dia. Kita pun Allahu Akbar. Kita solat fardu zuhur, dia solat ba'diyah zuhur. Betul atau tidak? Jadi dia solat sunat, kita solat wajib. Yang tu kita buat elok aja. Jadi apa isunya dengan imam solat tarawih? Solat tarawih hukum dia apa? Sunat. Dan kita solat qada subuh. Qada subuh hukum dia apa? Wajib. Apa sama aja, tak apa isunya, tak ada isu. Tapi sebab orang tak faham, orang tak nampak kaedah, orang tak nampak bentuk ni, jadi sebab itu kita kata boleh. Kemudian dia bangkitkan pula, dah kalau kita nak qada subuh, macam mana dengan doa kunut? Dia kata macam tu. Macam mana nak doa kunut? Saya kata begini, doa kunut ni tidak wajib. Doa kunut ni tidak wajib. Hukum dia sunat. Dan ada orang kata, tapi bukankah kena sujud sahwi? Betul. Tak buat doa kunut, tak baca doa kunut, kena sujud sahwi. Tapi kena tu hukum dia wajib ke sunat? Hukum dia pun sunat. Maknanya kalau kita tak sujud sahwi langsung, kalau kita tinggal doa kunut, solat kita adalah sah. Solat kita adalah sah. Cuma dalam itu pandangan tu macam menyelisihi mazhab Syafi'i sikit lah. Cuma kalau kita nak selari dengan mazhab Syafi'i, kita kata begini. Dalam mazhab Syafi'i, doa kunut ni adalah doa yang mencakupi 2 perkara.
Yang pertama dia ada doa, yang kedua dia ada puji. Dia ada doa, dia ada puji. Maknanya doa kepada Allah dan puji kepada Allah. Jadi tak semestinya doa kunut kita baca Allahumma hdini fiman hadait, tak semestinya. Kalau tuan-tuan ketika solat subuh, sami Allahu liman hamidah, tuan-tuan kata Allahumma ghfirli ya ghafur. Itu pun doa kunut lah tu. Itu pun doa kunut. Allahumma ghfirli ya ghafur. Dalam kitab ni Fiqh Manhajin ada sebut. Allahumma ghfirli ya ghafur. Allahumma ghfirli tu, ya Allah ampunkan aku. Ini doa permintaan. Ini doa permintaan. Ya ghafur, wahai Tuhan yang maha pengampun. Ini puji Allah. Kalau saya kata wahai Tuhan yang maha pemurah, atau wahai Tuhan yang dermawan, saya puji dia lah. Jadi doa kunut ni dia mesti ada apa? Permintaan, dan dia mesti ada pujian. Jadi Allahumma ghfirli ya ghafur. Okey, kita kata cukup syarat dah jadi doa kunut. Sami Allah liman hamidah, Allahumma ghfirli ya ghafur. Memang panjang lah, tak payahlah angkat tangan. Nanti orang sebelah kata pelik, apa benda pula dia angkat tangan pula? Tak perlu. Sami Allah liman hamidah, Allahumma ghfirli ya ghafur. Ataupun Allahumma arhamni ya rahim. Ataupun Allahumma rzuqni ya razaq. Ataupun Allahumma tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Semua macam ni boleh. Ini adalah doa kunut. Dia tak mestinya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Orang belajar fiqh dia boleh tahu inilah dia yang sifat doa kunut. Hadirin sidang jemaah. Jadi sebenarnya itu nak mempermudahkan untuk orang qada solat. Itu tujuan dia. Tujuan dia nak bagi orang pemudah untuk qada solat. Maknanya ulama-ulama kita ni rahim. Maknanya mereka rasa kesian, takut nak membebankan. Ada orang kata, tak kami nak solat sunat. Kita kata, hang ni solat wajib pun banyak, hang terlepas lagi, hang nak fokus solat sunat. Kenapa? Kenapa tak buat solat wajib yang selesai dulu? Kita marah kalau orang ada duit, orang pergi beli iPhone 15 tapi tak bayar hutang kita. Kita marah tak? Dah qada tu hutang kita dengan Allah. Kenapa kita nak buat benda yang sunat-sunat, yang wajib ni kita tak nak selesaikan dulu? Bayarlah hutang dulu. Begini kaedah yang kita kena fikir. Ini saya dapat 10,000 je beli iPhone. Tetapi kita kata hutang tak nak bayar hutang orang. Jadi sebab itu kita kata tidak tepat. Jadi memadai secara itu perbahasan kita pada tengah hari ini. Hadirin sidang jemaah, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.